Bulan Ramadan merupakan antara bulan yang paling mulia di sisi syariat Islam. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita mengambil banyak peluang di dalam bulan Ramadan ini, di antaranya untuk sama-sama kita menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana kaum sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah. Sidang penonton warga Unimap yang dirahmati Allah, bagaimana kita nak raih takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama, boleh untuk kita memperbanyakkan sedekah pada bulan Ramadan yang mulia ini. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling pemurah dalam berbuat kebaikan, dan baginda sallallahu alaihi wasallam lebih pemurah di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Jadi, bagaimana kita nak menjadi pemurah di dalam bulan Ramadan ini? Marilah sama-sama kita banyak berinfak dan juga bersedekah, terutamanya kita menjamu ataupun memberi makan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Maksudnya, di dalam bulan Ramadan itu telah Allah turunkan Al-Quran untuk menjadi pembedaan di antara yang betul dan juga yang tidak betul. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah suruh kita untuk memperbanyakkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Kalau sebelum ini kita hanya membaca beberapa ayat sahaja, jadi kita gunakan bulan Ramadan yang mulia ini untuk kita tambahkan bacaan Al-Quran, dan seeloknya lagi kita menghabiskan dan juga kita menghatamkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi sekadar itu saja, marilah sama-sama kita mengambil manfaat di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita terpilih untuk bersama dengan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu saja, jumpa lagi di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ilmu keikhlasan kecemerlangan Unimap, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada tahun ini Allah masih izinkan kita untuk kita bersama-sama berada dalam bulan Ramadan yang penuh keistimewaan ini. Sidang penonton warga Unimap yang dirahmati Allah sekalian, bercakap tentang bulan Ramadan, dalam bulan ini kita semestinya mengharapkan tidak lain dan tidak bukan adalah pahala, keampunan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada di kalangan kita yang sering mengambil mudah dengan perkara sunnah, iaitu bersahur, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna sahharu barakah, yang bermaksud bersahurlah, sesungguhnya pada waktu sahur itu terdapat barakah. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam hidup ini antara perisa atau penambah nilai adalah barakah, iaitu keberkatan itu sendiri. Dengan keberkatan tersebut maka bertambahlah segalanya, antaranya kebahagiaan dan sebagainya. Contoh yang saya bawakan adalah seumpamanya kita setiap kali kita makan, kita membaca doa Allahumma barik lana, yang bermaksud berkatilah makanan ini. Dengan bermaksud sekiranya kita membaca doa, maka seandainya makanan itu sedikit, maka kita akan merasa kenyang. Sekiranya makanan itu banyak namun tanpa membaca doa, tanpa keberkatan tersebut, maka berkuranglah kekenyangan ataupun keberkatan, kelazatan makanan tersebut. Maka seperti itulah bersahur juga. Bersahur juga bukan sahaja kita bangun untuk bersahur, namun dengan keberkatan tersebut pada waktu siangnya kita dapat berpuasa dengan sebaik mungkin tanpa merasakan dahaga. Seumpamanya baru waktu 12 tengah hari tetapi kita sudah dapat melihat air baik sudah seperti teh or ais. Itu adalah kesan tidak bersahur. Jadi dengan keberkatannya bersahur itu setidaknya dapat memberikan kita tenaga, dan tambahan adalah kita dapat pahala, keberkatan serta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW juga bersabda, sebaik-baik sahur orang mukmin adalah dengan sebiji tamar. Jadi seandainya di kalangan kita yang mungkin tidak sempat sahur ataupun kebiasaannya tidak bersahur, maka sediakanlah di tepi katil itu adanya air kosong ataupun air apa-apa dan sebiji tamar sekurang-kurangnya. Dengan itu semoga apabila kita terjaga daripada tidur, maka kita terus makan dan solat subuh.
sekurang-kurangnya sunnah Nabi Muhammad SAW itu, iaitu bersahur, dapat kita amalkan pada tahun ini, yang mana mungkin pada tahun yang sebelumnya kita meninggalkan dengan mudah. Jadi seterusnya diharap penonton-penonton dapat sedikit sebanyak daripada perkongsian saya pada hari ini, semoga dapat kita beramal. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, warga UNIMAP, mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita dapat mengumpulkan pahala dengan sebaiknya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah berada di penghujung Ramadan. Maka apabila berada di penghujung Ramadan, maka tidak asing lagi apabila kita perkatakan berkenaan dengan malam Lailatul Qadar. Maka sesungguhnya dalam setahun terdapat beberapa hari dan waktu yang tertentu yang memiliki keutamaan. Di antaranya adalah di dalam bulan Ramadan. Maka di dalam bulan Ramadan, Allah memuliakan bulan Ramadan berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Kerana dalam bulan Ramadan terdapat 10 hari yang sangat istimewa, iaitu 10 hari takhir di dalam bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah melipat gandakan, memberikan ganjaran dalam 10 malam yang terakhir ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Qadr, bermaksud sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, iaitu Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan tersebut? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan, di mana pada malam tersebut turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izinnya yang mengaturkan segala urusan. Pada malam itu ini penuh dengan keselamatan sehingga matahari terbit, sehingga terbitnya fajar. Sidang penonton warga UNIMAP sekalian, alangkah agungnya kedudukan malam tersebut jika dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Umpamanya jika seseorang yang melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar, seolah-olah dia sentiasa beribadat selama 83 tahun. Orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar turut diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh itu, para penonton sekalian, berusahalah sebaik mungkin untuk mencari malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar juga dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, iltamisu Lailatul Qadar akhir lailah min Ramadan, yang bermaksud carilah kamu akan Lailatul Qadar di 10 malam, 10 hari yang terakhir. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Antara amalan-amalan utama yang dianjurkan untuk memperoleh kemuliaan di bulan Ramadan, di antaranya yang pertama adalah dengan melakukan iktikaf di masjid. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, sesungguhnya Nabi SAW melakukan iktikaf pada malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sesungguhnya Nabi menghidupkan malam Lailatul Qadar digambarkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata sekali lagi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi, yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersungguh-sungguh 10 malam terakhir melainkan ketika di dalam bulan Ramadan. Tambahan pula hadis lain daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 malam terakhir, beliau mengikat sarungnya, yakni menghidupkan malamnya dengan membangunkan isteri-isterinya. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab At-Tafsir Al-Quran Al-Azim menjelaskan makna Ramadan daripada perkataan Aisyah yang dikatakan menjauhi adalah bermaksud menjauhi isteri, yakni tidak menjima isteri, dan ada kemungkinan bermakna kedua-duanya, yakni mengikat sarungnya dan tidak menjima isteri. Yang kedua adalah dengan memperbanyakkan doa. Doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ada seperti yang ditunjukkan oleh hadis Aisyah, yang bermaksud beliau berkata, wahai Rasulullah, seandainya aku bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, apakah doa yang perlu aku katakan? Rasulullah SAW bersabda, katakanlah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai akan kemaafan, maka maafkanlah aku. Riwayat At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Antara amalan yang ketiga adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah-ibadah sunat yang lain, sepertinya solat sunat
qiyamul lail, solat sunat hajat dan juga taubat, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala, nescaya akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala, nescaya akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Akhir kata, marilah kita selalu berdoa dan meminta kepadanya, memohon taufik agar kita diberikan kemudahan dalam mentaati dan melakukan amal ibadah yang soleh kepadanya. Juga kita mohon agar diberikan kesempatan untuk menuai pahala daripadanya dengan berpuasa, menunaikan solat tahajud, itu berqiyamul lail, dan juga ibadah-ibadah yang lain seperti sedekah dan sebagainya di bulan Ramadan ini, sehingga kan kita mendapat keberkatan yang penuh daripada bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah sentiasa membimbing dan memberikan kita kekuatan untuk tetap istiqamah di atas jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang diridai dan diberikan kenikmatan olehnya sampai kita bertemu dengannya nanti. Akhirul kalam, marilah kita bersama-sama mencari dan merebut ganjaran yang ada pada malam Lailatul Qadar. Sidang penonton warga Unimap yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sama-sama tidak membuang, tidak merugikan masa kita yang masih ada sebentar saja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, setelah kita sebulan berpuasa di bulan Ramadan, kini Syawal menjelma. Hendaklah kita menyambut dengan penuh keinsafan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh kegembiraan. Di antara perkara-perkara yang menyambutnya dengan penuh kegembiraan ialah yang pertamanya, perkara pertama yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW ialah dengan mandi sunat Aidilfitri. Mandi sunat hari raya biasa diamalkan oleh Rasulullah SAW sebelum keluar menunaikan solat Aidilfitri. Aidilfitri yang dimaksudkan ialah fitrah, iaitu dengan kita kembalikan kepada fitrah. Yang kedua, berpakaian cantik. Ini bermaksud pakaian yang baru atau mahal atau mewah. Sebaliknya, pakailah sesuatu yang istimewa mengikut kemampuan diri. Keseronokan ini mungkin ada pada zaman kanak-kanak, tapi mutakhir ini berpakaian cantik ini sudah menjadi lumrah kerana semua orang berpakaian cantik, apatah lagi yang dianggap sedondon. Ketiga, memakai haruman dan wangi. Perkara ini merupakan salah satu sunnah baginda Nabi SAW. Perkara ini merupakan sunnah Nabi SAW yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Rasulullah amat menyukai akan wangi dan Allah juga menyukai akan wangi dan cantik. Berdasarkan hadis Nabi SAW, 3 perkara yang Nabi suka. Yang pertamanya, wanita yang halal, wangian dan rasa seronok dalam solat. Salah satu perkara yang dinyatakan itu merupakan perkara yang disukai oleh baginda Nabi SAW. Keempat, makan pagi sebelum mengerjakan solat sunat Aidilfitri. Perkara ini merupakan salah satu sunnah baginda Nabi SAW. Perkara kelima, mengerjakan solat sunat Aidilfitri. Datanglah ke masjid awal, bertakbir serta bertahmid. Hendaklah dilafazkan dengan rasa kesyukuran, hendaklah dilafazkan dengan rasa keseronokan kerana kita telah berjaya mengharungi Ramadan Al-Mubarak sepanjang 30 hari. Yang keenam, ziarah menziarahi. Barang siapa yang suka untuk diperluaskan baginya rezeki dan ditangguhkan atau dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung mengukuhkan hubungan persaudaraan. Yang ketujuh, puasa sunat 6 hari. Jangan kita lupa akan puasa ini kerana terdapat banyak akan kelebihan dan fadilat umpama berpuasa sepanjang tahun. Rumusan daripada perkara tersebut, raikanlah Syawal dengan penuh rasa keseronokan, kegembiraan. Pada kali ini kita bertemu dengan sanak saudara kita. Belum tentu pada tahun hadapan kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita. Bermohon maaflah sesama kita, hendaklah bermohon maaflah sama sahabat-sahabat handai, ahli keluarga dan sebagainya, kerana dengan perkara tersebut dapat mengeratkan silaturahim. Syawal tiada perlu untuk kita bersedih berlebih-lebihan, kerana Syawal akan menyebabkan kita gembira. Raikanlah sepuas-puasnya Syawal kerana kita merupakan ummah akhir zaman. Berseronoklah bersama saudara-saudara kita, tetapi janganlah berlebihan. Berhiburlah, tapi jangan pula mendatangkan kemudaratan. Ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala bahawanya dengan hari raya Aidilfitri ini membawa akan fitrah kita. Jadi kiat dari saya sebenarnya ini saya
mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga Unimed, sahabat-sahabat, kawan-kawan dan semua rakan taulan.